Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran sains tingkatan 2 dengan topiknya larutan dan kadar keterlarutan. Bersama juga Cikgu Faralina. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya saya nampak ada tepung, ada garam. Kita nak masak ke ni Cikgu? Dah lapar dah. Tahu Chris dah lapar, cikgu pun dah lapar. Belum lagi. Belum lagi ya? Kita bukan nak masak, bukan. Okey. Kita nak membuktikan bahawa air ni adalah pelarut semesta. Pelarut semesta. Apa maksud air sebagai pelarut semesta? Maknanya air ni dia boleh melarutkan hampir semua bahan. Termasuklah pepejal, cecair dan juga gas. Boleh dapat kat situ? Okey. Boleh. Okey. Jadi sekarang cikgu nak Chris tolong bantu cikgu buktikan kat situ ada pepejal iaitu tepung dan juga garam serta ada cecair kat situ iaitu sirap lah kan? Sirap. Okey, masukkan satu spatula dan juga satu drop dalam bekas beaker yang telah cikgu sediakan. Okey, cikgu, kita cikgu nak ke mula sana dengan untuk cikgu bantu. Okey, kita nak mula dengan tepung dulu ke? Boleh. Mana-mana je yang Chris suka. Okey. Okey, kita mulakan dengan tepung. Okey, masukkan. Cukup cikgu? Cukup. Okey, yang beaker pertama. Baiklah. Masuk, okey. Seterusnya, Alright. kita kena Kacau. Kacau. Baguslah, dah tahu nak kacau. Okey. Larut tak dia? Ada tak dia jadi macam ada tepung-tepung ke kat tak ada atas mendakan, ke? cikgu. Tak ada mendakan. So, jadi memang dah terlarut lah cikgu. Dah terlarut. Jadi dah membuktikan. Chris dah bantu untuk membuktikan bahawa air ni adalah pelarut semesta. Satu lagi, garam pula. Okey, seterusnya garam. Selagi orang kata tepung halus, jadi kita pakai garam. Okey. Okey. Kacau. Okey, kacau. Dia akan larut, jangan risau. Ambil masa Chris. Tak apa, tak apa. Laju je dia kacau. Okey, nampaknya dah baguslah dah Chris. terlarut. Jadi Chris dah bantu cikgu buktikan yang seterusnya untuk pepejal pun air boleh larutkan. Okey, yang seterusnya untuk cecair pula. Cecair. Boleh tak air ni larutkan cecair? Okey. Sebab air pun cecair juga, betul tak? Betul cikgu. Jangan banyak satu titik je. Satu titik. Top. Okey. Hati-hati, jangan kotorkan. Okey, seterusnya kacau. Okey, kacau. Larut tak tu? Colour dia. Boleh bau air sirap je. Lapar kan tadi kan? Lapar cikgu. Macam pergi kenduri kahwin kan? Ya. Cikgu dah larut. Okey, jadi Chris juga dah bantu untuk membuktikan yang mana air ni boleh larutkan cecair juga. Tapi gas macam mana pula Chris? Gas macam mana cikgu? Contohnya ada eksperimen ke cikgu? Tak adalah eksperimen. Jadi tapi cikgu bagi tahu dekat Chris lah. Contohnya adalah oksigen dan juga karbon dioksida dalam badan kita. Okey, macam mana oksigen dan karbon dioksida ni boleh larut dalam badan kita dengan bantuan plasma, darah plasma. Darah plasma. Darah plasma. Dalam badan kita ada darah plasma lah. Jadi darah plasma ni 90% dia dibina daripada air. Terdiri daripada air lah. Okey. Sebab itulah dia boleh larut dalam air. Tapi cikgu saya nak tanya, selain daripada air, ada tak jenis pelarut lain? Ada jenis pelarut lain. Okey, yang bukan air lah. Kita tengok. Pelarut bukan air. Ada dekat skrin ni nampak? Pelarut bukan air. Okey, Chris. Chris pakai minyak wangi tak? Pakai cikgu? Pakai? Ya. Wangi ni? Wangi. Okey. Minyak wangi merupakan salah satu pelarut bukan air. Dia guna apa? Dia guna alkohol. Alkohol. Kenapa kita pakai benda yang lain kan? Kenapa tak pakai air je? Kenapa, cikgu? Sebab ada bahan yang tidak boleh larut dalam air. Walaupun kita dah masukkan, dia tak boleh juga nak larut. Jadi contoh yang kedua adalah kerosin. Okey, kerosin ni minyak lampu lah. Minyak lampu. Kemudian kita ada juga aseton. Okey. Aseton. Lepas tu kita juga ada tupitin. Baik. Okey, dan yang terakhir kita ada ether. Ether ni pengekstrak minyak ni lah. Ni semua adalah contoh-contoh pelarut bukan air. Okey, faham cikgu. Maka tamatlah kita punya kelas pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Jangan nak habiskan lagi. Sabar. Okey, kita kenapa mestilah cikgu? kena uji murid-murid di sana dan juga Chris. Dah belajar, kena uji. Mana boleh. Betul cikgu, betul. Okey, jadi cikgu ada 3 soalan untuk uji apa yang kita belajar dalam topik ini. Dah ready? Ready cikgu. Semua dah sedia? Kalau dah sedia boleh kasih thumbs up. Okey, nampak. Okey, semua dah sedia cikgu. Soalan pertama. Terangkan dengan contoh
maksud larutan. Tadi kita dah belajar kan larutan? Okey, tadi dah belajar cikgu. Ada depan ni, ada depan. Terangkan dengan contoh saya. Yang ini soalan objektif lah cikgu. Ya. Okey, A, B, C. Okay, A, bahan yang boleh melarut serbuk koko. B, cecair yang melarutkan bahan air panas. C, hasil campuran yang terbentuk minuman koko panas. Saya rasa kan jawapan dia B, cikgu, cecair yang melarutkan bahan air panas. Maksud larutan. Larutan adalah hasil campuran. Bukan B ke cikgu? Bukan, maaflah cikgu. Oops, Okey. sorry. So, larutan tu hasil campuran, jadi C lah jawapan dia. C jawapan dia. Okey. Hasil campuran yang terbentuk iaitu Melo, contohlah, minuman koko panas. Minuman koko panas. Okey, C Minuman lah. koko panas. C. Alamak, tak boleh dapat 100% ni. Okay, tak apa. Saya belajar. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Okey. Terangkan satu perbezaan koloid dan juga ampaian. Okey. Tadi kita dah buat eksperimen. Di mana pula dia ni? Yang ni. Oh, pandailah dia guna contoh eksperimen cikgu tadi. Okey, jadi yang ni ampaian cikgu. Ya, betul. Yang ni contoh koloid. Ya. Okey, jadi terangkan satu perbezaan. Saya Kita nampak tengok dia boleh jawab tak soalan ni? untuk koloid tidak ada mendakan. Oh, Tetapi okey. untuk ampaian ada mendakan cikgu. Kita tengok. Boleh betul terima tak jawapan tu? Kita tengoklah betul ke tak? Kita tengok kat skrin. Okey. Koloid membentuk campuran tersebar secara sekata tanpa mendakan, manakala ampaian pula adalah campuran yang akan ada mendakan di dasarnya. Dan juga cahaya cikgu, betul tak? Cahaya. Untuk- Dua-dua tak boleh tembus cahaya. dua-dua Jadi tak bukanlah boleh. tak boleh buat perbezaan. Okey, Kalau faham. yang ada Itu perbezaan persamaan. tu persamaan. Okey, faham cikgu? Okey, boleh faham? Dah bersedia untuk soalan ketiga? Sedia cikgu? Alright, okey. Untuk soalan ketiga. Mengapa air dipanggil pelarut semesta? Tadi baru kita belajar. Okey. Air mempunyai kebolehan untuk melarutkan hampir semua bahan. Sama ada pepejal, seperti garam tadi, cecair, Okey. seperti air sirap tadi, Okey. dan juga gas. Dalam badan ada ada gas oksigen dan juga karbon dioksida. Ya, betul. Okey, itu jawapan saya cikgu. Okey, Kunci. kita tengok kunci kunci ni. Okey, kita tengok betul ke tak? Air mempunyai kebolehan untuk melarut hampir semua bahan sama ada pepejal, cecair atau gas. Yes, okey. Baiklah cikgu, bagaimanakah prestasi Chris untuk kelas cikgu hari ini cikgu? Okey, sebab tadi awal-awal semua boleh jawab, betul? Segmen Semua. 1 boleh jawab, segmen 2 boleh jawab, segmen ketiga boleh jawab, semua boleh jawab. Cuma ada satu soalan salah tadi kan? Ya. Larutan mungkin terlupa sikit je, sikit. Ya. Jadi cikgu bagi markah 90%. 90%. Terima kasih cikgu. Boleh tak cikgu kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini cikgu? Silakan. Okey, rumusan untuk topik kita hari ini pada pertama sekali tadi kita ada belajar iaitu zat terlarut. Okey. Okey, kemudian kita belajar juga pelarut iaitu cecair yang boleh melarutkan zat terlarut ini. Kemudian seterusnya kita belajar larutan campuran antara zat terlarut dan juga pelarut. Kemudian kita juga ada belajar iaitu jenis-jenis larutan, larutan cair, larutan pekat dan juga larutan tepu. Okey, kemudian kita juga ada belajar berkenaan dengan ampaian, koloid dan juga larutan. Yes, betul. Kemudian kita belajar juga bagaimana 3 faktor yang mempengaruhi. Ingat lagi? Ingat cikgu, ada 3. Ya. Suhu, Okey. suhu larutan, Okey. saiz zat Terlarut. Okey, dan juga kadar kacauan. Sebab tu cikgu suka buat eksperimen. Bila buat eksperimen, Senang saja nak- akan ingat. senang nak ingat, Sebab cikgu. benda tu gerak tangan semua. Okey, kita ingat. Dan yang terakhir kita ada belajar berkenaan dengan air sebagai pelarut semesta dan juga pelarut bukan air. Contohnya macam minyak wangi dan juga antiseptik. Baiklah cikgu, dan boleh tak kongsikan bagaimanakah murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan tambahan untuk topik kita hari ini cikgu? Macam biasalah, bahan tambahan tu boleh dapatkan di portal Delima Sumberku. Didik TV KPM